Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami malam ini dalam Bicara Naratif. Saya Terence Das. Pertama sekali ingin kami ucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia kerana telah duduk di rumah dan berjaya mengawal penularan COVID-19. Setakat ini, angka yang amat rendah sekali telah dicatatkan pada hari ini dan ini menunjukkan jumlah jangkitan semakin menurun. Tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, perjuangan kita belum selesai dan umat Islam di seluruh dunia dan juga di Malaysia akan mula berpuasa tidak lama lagi dalam keadaan yang belum pernah kita rasai, dalam keadaan di mana perintah kawalan pergerakan masih dalam tahap ketiga. Kepada anda di rumah, kami ingin bertanya, walaupun tidak dapat beribadah seperti biasa, walaupun tidak dapat beriadah seperti biasa, tidak dapat menambah nilai kepada kehidupan kita seperti biasa, adakah terdapat hikmah di sebalik COVID-19? Itu yang akan kita bincangkan malam ini dalam Bicara Naratif, dalam kita mencari sesuatu yang positif di sebalik kemendungan COVID-19. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Bicara Naratif malam ini. Jadi sepanjang PKP ni, saya yang tak pernah masuk dapur akhirnya berjaya menjejakkan kaki ke sini. Dan hasilnya hari ni dapatlah buat nasi biryani. Saya bantu mak dan juga kakak saya untuk bersihkan ayam dan juga goreng ayam tu. Jadi itulah hikmahnya. Di samping dapat mengeratkan silaturahim dengan keluarga, saya juga dapat meningkatkan kemahiran memasak saya. Jumpa makan. Sepanjang PKP ni, saya dan juga ibu saya dapat meluangkan masa bersama untuk berkebun di halaman rumah. Kalau ikutkan sebelum ni, kita akan bersenam di luar untuk meningkatkan aktiviti fizikal. Jadi waktu PKP ni, hikmah dia kita dapat mengemas rumah dan halaman taman dan dalam masa yang sama kita dapat meningkatkan aktiviti fizikal kita dan juga mengeratkan silaturahim antara ibu dan anak. Mak, okey? Okey.
Di sebalik COVID-19 ini, saya dapat meluangkan masa bersama mak ayah saya dan adik-beradik saya. Selain itu juga, saya dapat membantu mak ayah saya berniaga. Sepanjang tempoh PKP, saya dapat meluangkan masa bersama keluarga, solat bersama dan mengaji bersama-sama. Hikmah di sebalik COVID-19 yang saya dapat sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini adalah dapat banyak meluangkan masa bersama keluarga. Sekarang adalah masa yang terbaik untuk kita buat aktiviti di rumah bersama. Antaranya adalah perbanyakkan ibadah, solat berjemaah. Dan saya juga tidak sangka dah pandai menggunting rambut suami dan rambut anak. Di samping itu, saya juga mempelajari pelbagai resepi yang digemari oleh anak dan suami. Jadi, hargailah masa ini bersama keluarga anda. Hikmah COVID ini ada banyak masa untuk family. Sebelum ni sibuk je bekerja kan. Sekarang masa terbaik untuk bersama family buat macam-macam aktiviti dekat rumah. Macam ni, kita belajar skill DJ kejap. Kami selaku frontliners merasakan hikmah di sebalik COVID-19 adalah rakyat Malaysia lebih menghargai perkhidmatan dan perawatan kami dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Oleh itu, kita sambut saranan kerajaan. You stay at home, we work for you. Kembali bersiaran bersama kami dalam Bicara Naratif. Terima kasih kerana kekal setia. Terima kasih kerana terus duduk di rumah. Malam ni kita akan bincangkan tentang hikmah di sebalik COVID-19. Dan untuk itu kita undang ke studio tetamu saya, Dr. Haji Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad, pakar motivasi yang tidak asing lagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami malam ini. Terima kasih kerana menjemput saya ke Bicara Naratif, yang mana saya rasa topik kita malam ni pun satu topik yang bagus, ya, menarik untuk dikupas sebenarnya. Jadi untuk membuka tirai perbualan kita malam ni, kami ingin dapatkan mukadimah daripada Dr. Tengku tentang bagaimana Doktor melihat hikmah di sebalik COVID ini. Ramai yang berkata bahawa situasi ini agak mendung, agak murung dan menyebabkan kita berada dalam keadaan yang tertekan. Betul. Tapi apakah hikmah di sebaliknya? Itu yang ingin kita renungkan malam ini. Okey, apabila kita sebagai manusia ditimpa sesuatu ujian, didatangkan dengan satu musibah, dia ada perkara yang kita dalam kawalan kita sebagai manusia dan ada perkara yang di luar kawalan kita. Kalau kita perhatikan, COVID-19 ini adalah sesuatu sebenarnya yang berlaku satu dunia. Maknanya bukan berlaku kepada kita di Malaysia sahaja, satu dunia berdepan dengan masalah ini. Dan bagusnya ialah apabila masalah ini datang, kita hadapinya bersama-sama. Kita tidak berhadapan dengan isu ini keseorangan. Bayangkan kalau katakan penyakit-penyakit lain seperti mana sakit jantung, kencing manis ataupun kanser misalnya, kita tidak berhadapan dengan secara berjemaah. Kan kita berdepan seorang-seorang. Kalau kanser katakan kita menanti saat kematian pun kita menantinya seorang-seorang, tetapi yang ini dia adalah sesuatu yang kita hadapi secara berjemaah. Dan setiap apa sekalipun ujian yang datang, dia adalah sesuatu yang berbentuk sementara. Dia bukannya sesuatu yang kekal. Cuma kita tidak tahu berapa lama sebenarnya sementara itu. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Tetapi bagusnya, berita baiknya, ia adalah sesuatu yang boleh diatasi secara bersama. Maknanya kalau kita masing-masing ambil usaha untuk stay at home, ya, duduk di rumah, tak ke mana-mana kecuali ada keperluan, bermakna lagi cepatlah kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi ini. Baik, kita akan mulakan perbincangan kita dengan melihat kepada ibadah terlebih dahulu. Kerana di Malaysia, kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama rukun negara. Betul. Dan ibadah, keadaan di mana kita beribadah pada ketika ini adalah berbeza. Bukan saja untuk umat Islam, tetapi untuk semua orang. Gereja, kuil dan semua tempat ibadah telah pun terpaksa tutup. Dan untuk ketika ini,
ini kita akan berdepan dengan situasi di mana umat Islam pun akan mula berpuasa tidak lama lagi dalam keadaan perintah kawalan pergerakan. Betul. Jadi bagaimana Tengku melihat dari segi positifnya ataupun hikmahnya kepada ibadah kita sebagai seorang manusia? Okey, kadang-kadang kalau kita lihat dia ada dua kategori manusia di luar sana. Satu kategori manusia yang sememangnya dia biasa pergi ke masjid, biasa berjemaah, dan apabila berlaku PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, maka mereka rasa rindu. Rindu untuk ke masjid, ya, dan rasa untuk berjemaah tu balik. Dan kalau satu golongan lagi tak pernah ke masjid pun, tak pernah ke tempat kuil dia pun misalnya. Tapi bila tiba-tiba ada PKP, dia bising ni tak boleh pergi masjid, tak boleh. Walhal masa sebelum PKP pun dia tak pergi juga sebenarnya kan. Saja yang nak diisukan kan. Tetapi kita kena ambil lihat sebegini. Peluang sebegini dia pada saya lah, saya tahun ni dah nak masuk 56 tahun, saya rasa mungkin inilah satu-satunya peluang dalam hidup saya yang mana saya dipaksa untuk duduk di rumah bersama dengan keluarga tanpa satu tekanan luar. Kalau kita lihat, selama ni kita nak bersama dengan keluarga, kita selalu bercakap tentang family time, beribadah bersama, ya, baca Quran sama-sama, berjemaah kan. Dan ini adalah waktu yang mana di rumah saya mampu setiap kali masuk waktu azan. Kalau kita lihat sebelum ni, kita tak sempat pun nak lakukan benda-benda yang sebegitu kan. Jadi banyak perkara yang mana kita boleh lakukan bersama. Malah kalau kita lihat pun menyendiri ni ataupun lockdown ataupun duduk di rumah berkurung ni sebenarnya perkara yang kalau zaman Nabi dulu kalau kita lihat dah biasa dah kan, duduk dalam perut ikan paus, duduk dalam gua Hira, duduk kan, maknanya mereka ini dah biasa beruzlah, biasa berkurung, biasa untuk duduk seorang-seorang dan memikirkan apa ni tentang diri mereka. Jadi kita ambilkan peluang ini adalah peluang untuk kita tingkatkan ibadah kita kan. Contoh kita lihat mungkin anak kecil misalnya kita tak sempat pun nak tengok bacaan-bacaan sembahyang anak-anak kita, cara dia mengambil wuduk tu betul atau tidak selama ni kan, ataupun cara dia solat tu betul atau tidak. Jadi inilah masa yang kita boleh tingkatkan kualiti ibadah, bukan ibadah kita sahaja, tetapi ibadah kaum keluarga, setiap ahli keluarga yang ada dalam rumah kita yang tak pernah kita boleh buat, kali inilah kita boleh buat. Dan untuk individu seperti Tengku sudah pasti itu lebih penting kerana Tengku mempunyai 9 orang anak. Iya, betul. Dan saya lihat sebenarnya PKP ni saya tak sempat bosan sebab dalam rumah saya dengan adanya 9 orang anak ni yang mana riuh rendah daripada umur yang 30 tahun sampai ke umur yang 14 bulan. Wow. Jadi kan macam-macam telatah, macam-macam perangai kan. Jadi pada saya inilah waktu yang bila saya nak bercakap dengan mereka, ini waktu yang saya boleh bercakap dengan semua. Kalau tidak, kita nak bercakap, yang ni tak ada, nak nasihat, yang sana tak ada, yang sana tak balik lagi. Jadi tak pernah ada sangat masa untuk semuanya berada dan kita boleh bercakap pada mereka sekaligus. Tetapi kali ini peluang untuk bercakap, peluang untuk berkomunikasi, peluang untuk memahami terbuka luas. Sama ada kita lihat ia sebagai satu hikmah ataupun kita nak melihat dia sebagai satu masalah. Itu untuk family kita di mana kita renungkan bagaimana untuk membina ibadah bersama, solat berjemaah untuk yang beragama Islam, dan yang paling penting kita lakukan bersama sebagai sebuah unit keluarga. Betul. Bagaimana pula dengan individu-individu yang terpaksa menyendiri pada tempoh PKP ini? Mereka tidak ada peluang lain selain berada di rumah seorang diri. Mampukah mereka memberi tumpuan kepada kerohanian mereka dalam situasi seperti itu? Sebenarnya perkataan berada di rumah seorang diri dah tak wujud di zaman media sosial ni kan. Malah kalau kita tengok pun biasa kita kata okey kita berada di rumah makan bersama, duduk bersama satu ahli keluarga. Kadang-kadang kita tengok masing-masing duduk berdepan tapi masing-masing ketawa dengan orang lain. Kan? Dia duduk depan-depan ni tetapi sedang bercakap, berchatting, berbincang dengan orang lain, bukan bercakap dengan orang yang ada di depan dia pun. Jadi kalau dia kata dia duduk seorang-seorang, dia akan ke bos
kebosanan. Hari ini, dunia hari ini, kalau dia ada internet, dia tak mungkin akan rasa bosan. Macam-macam. Dia perlu ada hanya satu telefon bimbit dan line internet. Cukup. Dia boleh tengok TV, dia boleh tengok movie, dia boleh tengok apa lagi YouTube, dia boleh tengok baca Al-Quran online, dia boleh belajar sesuatu yang baru. Semuanya sebenarnya terbatas kepada kehendak dia sahaja. Yeah. Sebab pada saya ini waktunya untuk kita mungkin menambah skill-skill baru. Ya, yang selama ni kita selalu kata tak ada masa nak belajar, tak ada masa nak mendalami satu skill set yang baru. Jadi bila dah tak boleh bergerak macam ni, kita kena rancang. Kita kena letak satu matlamat. Okey, apa yang kita nak pelajari. Contoh saya sendiri misalnya, apabila berlaku keadaan sebegini yang saya tak boleh nak ke mana-mana, maka semua program-program latihan saya terbantut dan tak boleh nak dijalankan. Maknanya tadi kita tak boleh jumpa orang, kita tak boleh keluar. So apa yang boleh saya lakukan? Maka ketika sekarang inilah saya belajar banyak perkara-perkara berkaitan dengan bagaimana menjalankan latihan secara online, kelas-kelas online. Jadi dia mempunyai skill ataupun kaedah yang berbeza untuk dapatkan engage daripada orang yang melihat kita secara online, berbeza dengan kita berdepan dengan dia. Jadi saya terpaksa menambah skill baru. Dan begitu juga kita lihat para guru kita yang sebelum ini dia dah biasa dengan cara belajar yang lama, iaitu mengajar dalam kelas dan sebagainya. Tiba-tiba bila berlaku macam ni, mungkin mula-mula masing-masing ingat 2 minggu. Kemudian tambah 2 minggu. Jadi di sini bermakna anak-anak tak belajar di rumah. Dan ini menimbul keresahan kepada ibu bapa. Ibu bapa risau. Dan bukan ibu bapa saja risau, guru juga risau, kementerian juga risau. Sebab apa? Anak duduk di rumah tak belajar. Maka di situ datang pelbagai idea macam mana nak anak tu belajar. Sebab itu hari ini kita tengok kelas online dah tumbuh macam cendawan. Cikgu-cikgu menambah skill-skill yang baru. Ada dengan Google Classroom dan sebagainya. Ini memberikan peluang untuk cikgu-cikgu belajar sesuatu yang baru. Hikmah dia, ramai orang yang selama ni tak berani nak muncul secara live, semua muncul secara live. Kan? Kalau dulu kan mungkin orang seperti kita saja keluar TV, sekarang semua orang dah keluar TV. Tapi TV masing-masing lah, FB Live ke, Insta Live ke. Ini dia. Yang menariknya kita semua mempunyai penonton. Kerana kita semua ada follower, kita semua ada friends di Facebook. Walaupun jumlahnya berbeza, tetapi semua mempunyai peluang untuk live dan berdepan dengan mereka secara langsung. Jadi ini satu hikmahnya di mana kita dipaksa untuk keluar daripada kompompong yang mana kita bina selama ini, keluar daripada comfort zone masing-masing untuk memilih haluan dan hala tuju yang mungkin kita tidak pernah ceburi sebelum ini. Jadi kita akan berehat seketika. Kita akan kembali berbincang semula tentang hikmah di sebalik COVID-19 dengan lebih mendalam selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Bicara Naratif. Kembali bersama kami dalam Bicara Naratif malam ini. Dan sedang kita bincangkan hikmah di sebalik COVID-19. Dan bersama kita di studio semestinya Dr. Haji Tengku Asmadi yang telah pun memulakan mukadimah sebentar tadi dengan kita berbicara tentang beribadah secara berkeluarga dan masa yang kita boleh luangkan secukupnya bersama dengan mereka. Seterusnya kita anjak kepada soalan yang kedua saya berkisar tentang pembahagian masa. Pada kita menghadapi situasi di mana kita terpaksa berada di rumah, kita juga tidak perlu memikirkan tentang perkara lain. Tidak perlu ke pejabat, tidak perlu melakukan apa-apa aktiviti selain berada di rumah. Betul. Dan 24 jam itu rasanya agak panjang. Betul. Bagaimana untuk kita membahagi masa dan hikmah di sebalik belajar tentang satu skill baru, iaitu pembahagian masa? Dalam konteks pembahagian masa, yang saya tengok contoh dia, walaupun kita ni berada di rumah, kita perlu ada jadual. Contohnya bila anak-anak misalnya, bila dia duduk di rumah, dia belajar sendiri. Hikmah kepada mereka yang selama ini dah biasa dengan homeschooling. Mereka tak terkejut pun dengan keadaan yang berlaku. Tetapi bagi kita, anak-anak yang dah biasa ke sekolah, maka duduk di rumah, maka dia akan terkejut. Sebab tu contoh dia, anak perempuan saya bila berada di rumah, sekolah dia mengeluarkan jadual untuk di rumah. Dia suruh belajar 2 jam di waktu pagi, 2 jam di waktu petang,
dan juga 2 jam di waktu malam. Maknanya tadi bukan setakat 2 jam, dia dah aturkan pula. Isnin nak belajar apa, pagi, petang nak belajar apa, malam nak belajar apa. Dan begitu juga dengan kita kalau kita lihat, waktu inilah yang mana waktu terbaik kita melatih keluarga kita. Masuk saja waktu solat, terus kita solat. Kalau sebelum ni masuk waktu solat, duduk lagi, santai-santai lagi kan. Tapi sekarang masanya yang kita boleh mendidik, Contoh misalnya kalau anak-anak saya yang kecil-kecil tu kan, bila masuk waktu solat, bila saya dah azan, bila saya dah mula iqamah kan, mereka buat apa walaupun tengah pegang telefon, tengah syok main game, terus orang lepaskan, berlari masuk bilik air, terus ambil wuduk, terus datang untuk solat bersama. Ini adalah cara kita mengajar mereka bahawa bila kita dah azan, bila kita dah iqamah, makna itu waktu sembahyang, tinggalkan semua perkara yang ada, kita solat bersama-sama. Baik, kalau kita buat benda itu sekali, 2 kali, dia tidak menjadi habit. Tetapi kalau kita buat dia seminggu, 2 minggu, sebulan, maka dia akan membentuk satu tabiat baru, iaitu tabiat yang mana setiap kali azan, cepat-cepat ambil wuduk, cepat-cepat solat. Itu adalah satu perkara yang kita boleh bina sepanjang PKP ni, iaitu bina supaya azan itu menjadi satu Swiss untuk menepati waktu. Dan begitu juga dengan belajar, kena ada waktu-waktunya. Dan begitu juga dengan katakan bila anak nak berhibur dan sebagainya. Okey, bila dah siap, dia nak dah belajar dan sebagainya, okey, waktu tu dia nak santai, dia nak bervideo game, dia nak berchatting, dia nak apa, kita biarkanlah. Mana biar dia dengan diri dia. Jadi sebab itu penting sangat-sangat dalam waktu ini kita bukan setakat duduk, bangun, tidur, makan, tetapi mestilah ada caranya. Dan even waktu makan pun, jangan kita biarkan anak kejap nak pergi ke dapur, ayah kejap nak pergi ke dapur. Ada yang satu kes viral tu kan, sampai tercabut. Itu peti sejuk sampai tercabut kan. Sebab apa? Duk buka tutup kan. Jadi makan juga perlu ada jadual waktunya. Bukan asyik nak ke dapur, nak makan saja kan. Itu yang kadang-kadang kita dah tak boleh nak keluar exercise seperti biasa. Kita akan bertambah berat badan. Kan? Ya, kita harus letak mesej dalam peti sejuk. Anda baru sahaja ke sini 5 minit sebelum ini. Itu bila sebut peti sejuk. Semalam saya buat kelas online saya berkaitan dengan masa ni. Saya kata jadual itu pula, dia tak boleh jadual untuk anak-anak misalnya. Jadual tu tak boleh letak dalam kepala. Jadual tu perlu ditulis dan perlu ditampal, perlu nampak. Jadi sebab tu saya kata, ada ibu tanya, boleh tak saya letak jadual tu dekat peti sejuk, kata dia. Saya kata boleh, asalkan tempat tu nampak dan letak satu di tempat dia belajar. Tempat yang selalu dikunjungi lah. Yang selalu dikunjungi. Baik, seterusnya kita bertumpu kepada fizikal. Fizikal kita dan juga pembinaan kendiri. Kita ada sentuh sedikit tentang bagaimana untuk belajar sesuatu yang baru dalam pada kita berada di rumah. Tetapi penjadualan semua itu juga perlu diatur dan diurus. Kita memang ada banyak pilihan. Saya nak belajar itu, saya nak belajar ini, saya nak buat itu, saya nak buat ini. Macam mana untuk kita susun aturkan supaya tidak menjadi kelam kabut dalam pada kita mengejar sesuatu yang mungkin di luar capaian kita? Kita kena letak sesuatu tu, kita kena ada matlamat. Okey, dalam sepanjang tempoh PKP ni, apa yang matlamat yang kita nak capai? Okey, dari segi ibadah, tahap penguasaan kita sampai kepada mana? Dari segi mempelajari sesuatu yang baru, apa yang kita nak capai? Macam saya misalnya, saya menggunakan PKP ini untuk menulis, yang mana saya selama ini sentiasa sibuk, jadi saya tak sempat nak menulis. Banyak idea, banyak perkara yang nak dicurahkan, dan waktu inilah saya menulis. Malah saya menggalakkan ramai mereka yang saya jumpa, saya kata kalau mereka sudah bekerja sekian lama dan banyak pengalaman bekerja, maka kenapa tidak dicurahkan dalam bentuk penulisan? Tidak semestinya dalam bentuk buku. Kadang-kadang kita menjadi orang yang menulis di blog-blog kita, yang mana bila kita menulis di blog dan sebagainya, maka apa yang kita tulis itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita curahkan pengalaman kita. Misalnya kita dah sampai tahap jusa misalnya. Bagaimana aku menjadi jusa? Contohlah kan. Sebab kita kadang-kadang kita memandang remeh benda-benda pengalaman kita. Kita
kuburkan pengalaman bersama dengan kita, ilmu bersama dengan kita, kita tidak pernah titipkan kepada orang. Jadi ini waktunya bila ada PKP ini kita menulis. Okey, kita menulis, banyakkan masa menulis. Tak semestinya untuk pulangan, tetapi untuk kepuasan dikongsikan dengan mereka yang mencari. Sebab apa? Sebab apabila orang mencari, biasanya mereka akan pergi pada Google search. Okey, contoh dia kata bagaimana nak menjadi pekerja cemerlang. Maka kerana kita pernah jadi pekerja cemerlang, kita menulis di blog kita tip-tip menjadi pekerja cemerlang, maka orang akan dapat manfaat. Walaupun kita dah mati satu hari nanti, ilmu itu kekal dalam internet bila kita letakkan di website-website yang free website lah, ya. Jangan blog yang kita berdomain ni, contoh macam saya ada domain www.tengkuasmadi.com, tetapi bila saya mati, domain itu pun mati, bahan-bahan yang ada semuanya akan mati. Letakkan di tempat misalnya di Blogspot dan sebagainya kan, ataupun even di Facebook kita tulis kan, abadikan dalam bentuk penulisan. Ini masa yang cukup banyak untuk kita berkongsi pengalaman kita dengan orang lain. Saya tak tahu kalau orang kata bosan PKP ni. Sebab pada saya tak cukup masa PKP ni. Diberikan cuti begini 24 jam 7 hari seminggu pun saya masih rasa tak cukup. Saya kalau boleh saya nak 40 jam sehari. Itu saya lah, tak cukup. Kan? Sebab apa? Kerana terlalu banyak yang kita rancang, yang kita nak buat. Dan of course, pastinya bila kita merancang, letakkan prioriti. Apa yang perlu didahulukan, yang perlu diutamakan. Sebab kadang-kadang kita banyak nak buat, tapi mungkin ada perkara yang paling penting yang nak kita utamakan. Dalam pada saya bertemu bual dengan Tengku, saya rasa terpanggil untuk mengubah sedikit strategi saya sendiri dalam tempoh PKP ini, kerana kita ada melihat beberapa kaedah, tapi Tengku ada menyebut tentang prioritizing dan juga membuat penjadualan semula. Saya rasa saya perlu fikirkan semula beberapa strategi saya. Tapi sebelum itu, kita bergerak ke satu lagi aspek kehidupan yang amat penting, iaitu hubungan sesama pasangan kita. Hubungan seisi rumah tangga itu penting, tapi hubungan dengan isteri yang tercinta itu memang adalah nukleus paling penting. Jadi bagaimana untuk kita menjaga hubungan ini? Kerana sebelum ini mungkin kita bercinta, mungkin kita menghadapi situasi yang biasa, itu rutin, kita keluar ke pejabat, kemudian balik dari pejabat, dan masa yang diluangkan secara fizikal bersama dengan isteri hanya mungkin dalam 8 jam sehari, termasuk waktu tidur. Tetapi sekarang 24 jam sehari bersama dengan isteri yang tercinta. Mungkin ada strategi berbeza di situ yang perlu kita amalkan. Yang penting saya nampak sekarang ni mungkin ramai suami-suami yang mula nampak betapa sibuknya isteri di rumah. Yang sebelum ini mungkin kita sebagai suami kita tak perasan, kita tak sedar. Kan? Sebab apa? Kita balik-balik makanan dah siap, kita balik-balik baju dah gosok kan, misalnya. Kita balik-balik rumah dah kemas. Jadi kita tak nampak depan mata kita bagaimana sibuknya seorang isteri. Jadi bila kita dah begitu, kita dah duduk dekat rumah, kita dah tengok bangun pagi sampai ke malam kita dengan dia, kita sepatutnya ada perasaan yang mana, ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur. Bersyukur sebab apa? Rupanya begini kerja seorang isteri, bukan semudah yang kita sangkakan, yang kita nak, kita jangkakan. Jadi ia sepatutnya menjadi nukleus untuk kita lebih memahami dan lebih menyayangi isteri kita dan lebih menghargai pengorbanan pasangan kita. Yang mana yang kita tak nampak sebelum ni. Yang kita nampak, mungkin kita ingat didik anak ni mudah kan. Baru kita tahu kejap dia menangis situ, kejap dia menangis sini, kejap nak dukung, kejap nak menyusu, kejap. Jadi di situ kita mula lihat, ya Allah, kan susah sebenarnya nak membesarkan anak-anak ni sebenarnya. Jadi dia memberikan masa kepada kita untuk menghargai pasangan kita. Dan perkara yang kedua pula, ya, kadang-kadang orang kata dah hari-hari tengok, pagi petang siang malam tengok jadi bosan. Dia setengah orang mungkin fikir macam tu hingga kepada bawa kepada pergaduhan kan. Pada saya sebab mereka tidak berterus terang, tidak berkomunikasi, tidak cuba lakukan sesuatu bersama-sama dan tidak duduk dan bawa kisah lama. Kadang-kadang duduk-duduk ni kan, cuba. Okey, apa yang boleh kita lakukan? Cuba selongkar store kita.
ambil masa ni yang mana store kita tu lama kita tak selongkar. Ini masa yang kita nak selongkar laci kita, selongkar store kita, tengok macam-macam barang-barang yang mana yang kadang-kadang isteri kita kemas dia tak tahu nak buang ke nak pakai, nak buang ke nak pakai misalnya kan. Tapi bila dah ada masa macam ni, kita boleh belik satu-satu. Rupanya banyak kertas-kertas yang tak dipakai, buku-buku yang mungkin dah lama yang tak diperlukan. Mungkin ada dokumen-dokumen yang dah lapuk, mungkin ada barang-barang yang dah tak terpakai yang boleh kita buang, yang boleh bagi orang dan sebagainya. Kan kita boleh clear rumah kita ni. Yang mana sebelum ni kita selalu tak ada masa. Ini waktunya buat bersama-sama. Dan ketika buat sama-sama nanti terjumpa gambar lama, pemberian lama kan. Jadi di situ kita bersembang kan. Kita bersembang, kita bercerita dan ini akan menambahkan kemesraan antara kita dengan pasangan kita. Benda-benda lama. Ini strategi yang saya cari ni. Langkah-langkah macam mana nak merapatkan hubungan dengan isteri yang tercinta di rumah. Kita akan kembali berbincang mengenai isu ini sebentar lagi dalam Bicara Naratif. Jangan ke mana-mana, kita sedang bincangkan hikmah COVID-19. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Bicara Naratif dan malam ini kami sedang renungkan apakah hikmah di sebalik COVID-19. Kita masih bersama dengan tetamu saya di studio, Dr. Tengku Asmadi. Terima kasih kerana bersama kami. Dan seterusnya kita akan teruskan poin tadi di mana kita sedang bincangkan tentang hikmah mempunyai peluang untuk bersama dengan isteri. Masa yang lebih banyak dikurniakan kepada kita untuk meluangkan bersama dengan isteri tercinta. Namun kita bandingkan dengan situasi di barat di mana kadar penceraian mencapai tahap yang agak tinggi. Dan juga terdapat situasi di Malaysia di mana keganasan rumah tangga angka-angkanya juga dicatatkan sebagai agak tinggi dalam situasi tempoh PKP ini. Apakah nasihat doktor kepada rakyat Malaysia supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang mungkin sedang dilakukan oleh pasangan-pasangan ini? Kita lihat apabila orang berdepan dengan keadaan yang tekanan hidup ya, sebab kita lihat bila berlakunya COVID-19 dan berlakunya lockdown, PKP dan sebagainya, ada orang hilang punca pendapatan. Misalnya mereka yang mencari duit hari-hari, kan berniaga hari-hari, pendapatan hari-hari, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kan maka kita mungkin situasi kita tidak seperti dia. Jadi yang mana mereka berdepan dengan tekanan di rumah, nak cari rezeki untuk disuap dan sebagainya. Dan di situ kita kena lihat bahawa tidak semua kerajaan prihatin seperti kerajaan yang kita ada yang memberikan bantuan, memastikan semua orang dapat makan, semua orang tenang dan sebagainya. Ada setengah tu mungkin tak buat sebegitu pun. Jadi oleh sebab itu, tekanan hidup ini boleh membawa kepada pergaduhan, penceraian, menuding jari, salah menyalah dan sebagainya. Dan apabila iman tak kuat, kan, tak ada kekuatan iman, kepercayaan pada Allah, pada Tuhan tu tidak ada, maka ini yang membuatkan lagi menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir, menyalahkan pasangan dan dia menyalahkan semua orang atas perkara yang berlaku. Dan sebab itulah berlakunya keganasan. Sebab bila kadang-kadang tu pula bila orang tengah stres, bila kita tanya macam-macam, desak macam-macam, maka ketika itu dia akan hilang kawalan. Dia tak boleh kawal diri dia. Bila tak boleh kawal diri, ini dia mula mengamuk. Bila mengamuk tu yang mungkin datang penderaan, pukul, marah, cerai, semuanya boleh berlaku. Tetapi bila kita hidup dalam keadaan masyarakat yang berpegang kepada agama, masyarakat yang seperti kita orang Islam yang pegang pada agama, maka keadaan sebegitu agak terkawal. Sebab apa? Kita ada kepercayaan, kita ada iman, kita yakin pada qada dan qadar Allah, kita percaya pada hikmah di sebalik kejadian dan sebagainya. Maka kita lebih tenang dalam berdepan dengan situasi. Saya lihat antara perkara, kalau kita lihat hikmah, kalau kita nak tengok secara lebih besar lagi, hikmah pertama yang kita kena sedar adalah kita semuanya mula sedar betapa besarnya kuasa Tuhan, yang mana Allah menghantar satu makhluk yang sangat seni, ya, maka negara-negara hebat yang mempunyai senjata yang canggih, nuklear, atom dan sebagainya tidak mampu melawan. Maknanya tadi semuanya kalah.
Yang ini menunjukkan bahawa Allah itu sangat kuat. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yang saya lihat ialah semua orang pentingkan kebersihan. Kan kalau kita tengok semua orang sekarang ni mula basuh tangan, mula pakai mask, mula jaga kesihatan, social distancing, jarak sosial dijaga kan, tak bersalam, contoh kita tadi pun nak bersalam tak jadi kan. Dah terbiasa bersalam kan. Jadi tak sebab apa? Semua orang mula concern, mula ambil berat, mula berhati-hati jaga aspek kebersihan. Dan kita juga lihat dari sini dari segi hikmahnya adalah untuk kita taat mematuhi arahan kan. Sebab apa, kalau kita tengok selama ni kita bila kita tak diuji macam ni, kita ingat kita ni boleh taat. Tapi pada peringkat awal PKP macam mana kan, ramai orang yang cuba melanggar arahan. Tetapi ini memberikan hikmah bagaimana kita patut patuh pada arahan demi kebaikan kita. Kan? Dan dia mengajar kita tentang hidup sederhana. Saya dapati baru sekarang ni betapa kita ni keluar, kita tak perlu pun makan yang mewah-mewah, beli benda yang banyak. Betul. Bila duduk di rumah macam ni, ya, nasi panas, lembik sikit, masuk ikan kering, masuk sardin, makan bertambah-tambah. Kan? Maknanya tadi kita hidup ni kita baru sedar bahawa apa yang kita perlukan hanyalah cukup dengan bersederhana. Dan mengajar kita erti kesederhanaan. Kita faham membezakan kehendak dengan keperluan. Dan sememangnya kita dapat lihat ada ramai di luar sana yang sedang memulakan perniagaan baru. Betul. Dengan mencari sumber pendapatan tambahan yang akan menjadi sesuatu yang akan meningkatkan sumber mereka sendiri. Mereka menggunakan kaedah-kaedah di luar fikiran biasa. Jadi apakah nasihat Tengku kepada mereka yang ingin menggunakan peluang ini untuk memulakan perniagaan baru? Okey, baru-baru ni saya dijemput untuk FB Live dengan InScan bercakap tentang perkara yang menyentuh tentang bagaimana usahawan nak bangkit. Kita tidak nafikan bahawa apabila berlaku sebegini, ada antara syarikat-syarikat yang mungkin tutup. Ada yang terpaksa membuang pekerja misalnya. Ada yang terpaksa cutikan pekerjanya. Dan ini adalah cabaran yang terpaksa dihadapi sama ada kita suka tak suka, kita kena berdepan dengannya. Baik, ambil masa sepanjang COVID PKP ini, ambil masa untuk merancang, untuk berfikir, untuk lihat apakah peluang-peluang baru. Baik, peluang dalam perniagaan, bila sebut dalam perniagaan, ada beberapa bentuk perniagaan yang tidak terjejas dengan ekonomi. Saya pada usia nak masuk 56 tahun, saya dah lalui 4 fasa penguncupan ekonomi. Dan ini yang fasa paling tercabar sekali lah. Baik, tiap kali datang masalah ekonomi begitu, masalah misalnya tentang industri makanan tidak terjejas. Kita kok mana kita tak susah sekalipun tetap nak cari makan. Jadi mula fikirkan tentang makanan, terlibat dengan industri makanan. Contoh mereka yang dahulunya yang mungkin terlibat dengan industri pelancongan ataupun macam saya dulu dalam bidang latihan yang mungkin terjejas akibat daripada apa yang berlaku, mula kena fikirkan terjun dalam industri-industri sebegitu. Jadi makanan. Yang kedua dalam kesihatan, iaitu kalau macam mana sekalipun keadaan, orang yang sakit tetap perlu rawatan. Tetap perlukan suplemen. Jadi oleh sebab itu mula menceburkan diri dalam industri kesihatan. Yang ketiga dalam industri pendidikan. Kita tengok misalnya walau terkurung di rumah macam mana pun anak-anak nak kena belajar. Kan? Sebab tu kita tengok guru-guru tuition online tumbuh bagaikan cendawan. Guru-guru mula memahirkan diri dan dengan kemahiran-kemahiran baru yang selama ini dia tak berani nak sentuh, tetapi hari ini dia dah kena paksa diri dia belajar. Kan? Misalnya kalau kita sebut Google Classroom tu, dah lama kementerian kita menyediakan platform Google Classroom untuk dimanfaatkan oleh guru-guru, tetapi guru-guru tidak ada rasa urgensi ataupun kesegeraan untuk pergi dan gunakannya. Tak ada rasa keperluan. Tetapi hari ini bila ada keperluan, semua orang mula belajar cara yang terbaik. Okey, jadi dalam bidang pendidikan, dan yang keempat dalam bidang servis. Kan? Walau macam mana sekalipun kita dalam keadaan terjejas ekonomi, rambut yang panjang tetap nak kena potong. Misalnya kan. Jadi oleh sebab itu dalam bidang servis juga adalah merupakan antara bidang yang akan mendapat tempat dalam selepas PKP ini tadi. Jadi kita sebagai usahawan, kita kena
cepat melihat peluang-peluang ini, menghidu peluang-peluang ini dan merancang untuk masuk dalam peluang ini, membuat perancangan daripada sekarang. Jangan bila dah habis COVID nanti, dah PKP dah habis, baru kita nak duduk dan berfikir dan merancang. Masa tu orang dah bertindak. Kita yang tertinggal. Jadi biarkan kita merancang sekarang. Bila kita dah boleh bekerja seperti biasa, masa itu adalah fasa kita bertindak. Tentang industri dan perniagaan, saya ingin pergi lebih jauh sedikit kerana kita akan melihat beberapa industri besar yang akan menghadapi masalah selepas tamatnya tempoh PKP ini sekalipun. Seperti industri pelancongan yang disebutkan tadi, ini termasuklah perhotelan, industri-industri yang besar seperti syarikat-syarikat gergasi yang melibatkan diri dalam penerbangan dan sebagainya, dan juga pakej-pakej pelancongan. Serta juga industri sukan, di mana sukan yang selalunya kita lihat adalah melibatkan orang ramai berkumpul dalam suatu stadium. Situasi seperti ini tidak mungkin akan berlaku seperti sedia kala selepas tamatnya PKP. Jadi bagaimana kita mencari peluang dalam pada ada industri yang akan tercabar selepas ini? Adakah terdapat peluang-peluang baru yang boleh kita kesan daripada semua ini? Okey, kalau kita lihat dari segi industri sukan misalnya, kita mungkin tak boleh lagi buat sementara, tak boleh untuk pergi terjun bermain seperti biasa, berkumpul dan bersorak seperti biasa. Tetapi sekarang ni banyak perkara-perkara terlibat, misalnya e-sport misalnya kan. Bagaimana sudah getting popular dan orang jadi jutawan dengan e-sport kan. Dan saya lihat sepanjang PKP ni, dan bidang itu adalah antara perkara yang mula orang terokai kan. Jadi benda-benda macam ni perlu diceburi atau direbut peluang-peluang sebegini. Tetapi dari segi sukan, saya tengok walaupun kita tak mampu bersukan seperti itu, bukan bermakna kita berhenti berlatih. Sebab saya jangka pun seperti mana yang diberitahu, dalam 6 bulan kita mungkin berterusan sebegini, dan mungkin memakan masa setahun untuk betul-betul kita boleh bersosial secara betul seperti dulu balik, setelah kita cukup pasti rantaian itu betul-betul terputus dengan tidak ada lagi kes baru untuk beberapa bulan selepas itu. Ataupun ada vaksin. Kan, sebab kita tahu bahawa vaksin pun kalau dah ada, dia akan ambil masa untuk diuji. Jadi sebab tu kita akan berdepan dengan situasi yang mana tempoh untuk kita bertenang tu lama. Jadi bagus dia kita sudah tidak ada sifat nak bergegas-gegas. Dulu sebenarnya kita sibuk kita ni, kalau bila kita dah duduk dalam tempoh PKP, baru kita sedar kita ada perkara-perkara yang kita sibuk, yang sebenarnya kita sibukkan diri kita yang tak perlu sibuk. Kan? Kita yang ke sana ke sini yang sebenarnya tak perlu pun. Kan? Sepatutnya kita boleh berikan masa lebih kepada keluarga kita di rumah. Sebab apa? Sebab kita yang meletakkan tekanan itu ke atas kita. Nak pakai kereta lebih besar, nak rumah lebih bagus, nak melancong lebih mewah, nak pakai barangan lebih berjenama. Jadi kita sebenarnya yang letakkan tekanan hidup itu atas diri kita, yang menyebabkan kita bekerja-kejar untuk mencari pendapatan yang lebih bagi menampung kehidupan yang kita pilih. Bila dah kena macam ni, baru kita rasa bahawa sebenarnya benda itu semua tak perlu sampai sebegitu rupa. Kalau kita kurangkan sedikit cara gaya hidup kita, dan kita akan dapati bahawa kita akan lebih masa dengan keluarga, lebih masa dengan anak-anak, lebih masa untuk belajar, lebih masa untuk beribadah, dan hidup ini akan menjadi lebih seimbang. Sebab sekarang ni kita bercakap tentang life balance, tentang masalah ramai orang misalnya dulu di negara-negara maju, ramai yang bunuh diri walaupun mereka berjaya disebabkan masalah keseimbangan hidup yang tidak seimbang. Sekarang ini baru kita sedar memang kita sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita bebankan kepada diri kita sebenarnya tak perlu sampai sebegitu rupa. Jadi itulah dia. Tengku, hikmah yang saya sendiri rasai dan juga ramai di luar sana yang mungkin setuju dengan saya, hikmah yang saya sememangnya bersyukur adalah hikmah yang mana saya dapat tidur dengan nyenyak. Tidak ada tekanan untuk kita bergegas ke mana-mana, tidak perlu lagi kita berangkat untuk perjalanan ke negara luar misalnya, dan kita ada sesuatu yang membawa kita supaya lebih tenang. Betul. Di mana kita tidur dengan nyenyak. Tahu kenapa kita tidur lebih nyenyak?
Sebab kita tahu bulan ini, bulan depan kita tak payah bayar kereta, kita tak payah bayar rumah, kan? Banyak perkara-perkara yang kita tak perlu bayar. Ya, betul. Maknanya apa tu? Maknanya apabila hidup kita bebas hutang, jiwa kita akan tenang. Jadi 6 bulan ini mendidik kita, memberikan kita satu fasa yang kita tak pernah rasa, yang kita rasa dulu pun mungkin zaman kita student dulu, yang mana fasa yang kita rasa betul lah apabila hidup tidak ada hutang ini, jiwa lebih tenang, tidur lebih nyenyak. Jadi kita bangun besok kita tak payah nak fikir perkara yang membebankan fikiran kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan pengajarannya kalau selepas selesai PKP dan tempoh ni, kita berhutang apa yang hanya perlu dan pada kadar yang mampu sahaja. Ukur baju di badan sendiri dan jangan kita berhutang lebih daripada keperluan kita pun. Kan? Jadi kita akan lebih tenang. Kan? Kadang-kadang kita jadi tidur tak lena. Sebab apa? Sebab fikirkan hutang nak bayar, fikirkan komitmen bulanan, fikirkan macam-macam. Jadi sebenarnya banyak perkara yang berlaku sepanjang PKP ini mengajar kita, mendidik jiwa kita, ya, dan membuat bagi mereka yang mencari hikmah lah, dan membuatkan kita mula merasakan kita perlu reset balik kehidupan kita supaya selepas ini kita hidup lebih bersederhana, lebih mudah dan tak perlu cari perkara-perkara yang tak menjadi kehendak atau keperluan kita dengan mengikut kehendak nafsu kita. Tak perlu. Baik, kita telah pun sampai di penghujung siaran kita untuk malam ini, Tengku. Dan mungkin sekali imbas Tengku boleh simpulkan secara keseluruhan apakah potensi diri kita yang mampu kita buka semula, mampu kita rujuk semula, renungkan dan bawa ke hadapan dalam pada kita menghadapi situasi di mana kita berada di rumah, terpaksa berkurung, terpaksa berada di dalam keadaan yang tenang. Semua ini dipaksa tapi macam seolah-olah diberi hikmah. Kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang positif, kena berfikir secara positif, kena optimis dengan apa yang berlaku dalam hidup kita ini. Sebab setiap masalah yang datang, maka wujud di dalam masalah itu peluang. Okey, jadi bila masalah itu datang kepada kita, kita lihat apakah macam saya kata tadi peluang-peluang baru yang boleh kita rebut. Yang mana kita sebelum ini tak nampak, mungkin kita akan nampak selepas ini. Setiap masalah ada peluang, setiap perkara yang berlaku ada hikmah. Cari kebaikan, cari pengajaran, cari apakah yang kita pedoman-pedoman yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini, itibar-itibarnya. Jadi insya-Allah kalau kita mencari hikmah, mencari itibar, mencari kebaikan, mencari peluang, dan kita akan lebih bersedia untuk berhadapan dengan fasa-fasa selepas ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami malam ini, Tengku. Dan pada anda yang berada di rumah, teruskan duduk di rumah. Jangan ke mana-mana jika tidak perlu. Kita ikut saranan kerajaan supaya kita bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia kerana memberikan kerjasama, duduk di rumah dan terus menonton siaran-siaran kami menerusi RTM. Saya Terence Das, selamat malam dan sehingga kita berjumpa lagi.